lately ni banyak kritik yang orang condemn perbankan Islam ni. Antara yang paling famous ialah perbankan Islam ni beza dia ialah hanya pada terminologi sahaja. Konvensional guna interest, perbankan Islam guna profit. Yang lain semua sama. Benda tu sebenarnya tak betul, sebab selain daripada terminologi yang berubah, sebenarnya semua struktur dekat belakang tu pun berbeza. Walaupun pada hakikatnya kita nampak dua benda tu ialah benda yang sama. Contohnya kalau kita ada satu kebun anggur, kemudian anggur tu kita proses dengan dua cara yang berbeza. Satu jadi arak, satu lagi jadi Ribena. Nampak macam sama kan? Dua-dua warna merah. Bezanya arak ni haram, Ribena ni halal, walaupun dua-duanya adalah minuman. Keduanya orang argue, perbankan Islam ni macam mana kita nak tahu dia patuh syariah ke tak? Kita kena kembali kepada ulama'. Kalau kita tak pasti, maka kita bertanyalah pada orang yang pakar dalam bidang tersebut. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ulama'-ulama' seluruh dunia dah lama dah bincang pasal riba dan juga kewangan Islam. Setiap tahun diorang berkumpul, berbincang. Jadi, dalam perbincangan tersebut, mereka secara sepakat bersetuju bahawa kewangan Islam ni memang patuh syariah. Sama juga dari sudut halal tak halal. Contoh kita makan KFC. Macam mana kita tahu ayam yang kita makan tu halal ke tak? Kita pergi cek ke ayam tu disembelih? Kita pergi ke kat reban bagaimana ayam tu disembelih? Kita tak tahu. Tapi apa yang kita buat? Kita yakin dan percaya pada logo halal. Kita yakin dan percaya ada satu badan yang berautoriti yang memastikan bahawa ayam tu disembelih dengan cara yang halal dan ada logo halal. Sama juga dengan perbankan Islam. Ada badan berautoriti yang menilai, yang mengawal selia dan melihat seluruh proses yang dilakukan itu patuh syariah. Sebab tu dapat logo perbankan Islam. Maknanya segala produk yang diluluskan oleh penasihat syariah dan sebagainya semuanya patuh syariah. Sebab tu kita kena yakin bila mana kita bergantung kepada ulama' dan juga kepada badan yang berautoriti, maka ianya patuh syariah. Argumen yang ketiga, perbankan Islam ni banyak terlibat dengan hutang. Apa beza perbankan Islam dan juga perbankan konvensional kalau dua-duanya berasaskan hutang? Sebab tu kita kena faham fungsi utama bank dia sebagai intermediaries ataupun dia sebagai orang tengah. Perbankan Islam iaitu sebagai pihak pengantara antara orang yang ada lebihan duit dan orang yang tidak cukup duit. Jadi pihak bank memastikan bahawa kedua-dua pihak ini dapat menyelesaikan kekurangan yang berada pada kedua-dua pihak dalam keadaan patuh syariah. Dan dari situ perbankan Islam melakukan transaksi dan mendapat profit ataupun keuntungan. Tiada masalah dari sudut itu. Mungkin yang perlu kita lihat dan kita perbaiki adalah bagaimana kita memastikan bahawa orang yang pinjam ialah orang yang betul-betul memerlukan dan orang yang meminjam menggunakan wang tersebut dengan baik. Kalau kita nak perbaiki sistem perbankan Islam, kita kena terus sokong supaya bila mana perbankan Islam akan menjadi besar, kita boleh tentukan bagaimana cara kita bekerja.